This call is now being recorded. Okay, selamat pagi kepada semua murid. Okay, selamat datang ke PTPR kali pertama matematik kita kali ini. Okay, dalam kita sini cikgu sekaligus mengajar dalam dua kelas, satu K dengan satu L. Jadi selamat datang. Okay, sebelum ni cikgu dalam dua kelas ni cikgu mengajar sains. Tapi untuk tahun ni cikgu diberi mengajar matematik bagi dua kelas ni. Jadi selepas ni kalau ada apa-apa cara cikgu masih sama lagi, ada apa-apa kamu boleh secara personal kamu cari cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp untuk pertanyaan soalan-soalan. Okey, jadi sebelum cikgu bermula, cikgu nak ingatkan dalam 2 minggu PTPI ni cikgu hanya akan gunakan buku teks saja. Buku kerja cikgu tidak akan guna dahulu kerana khawatir ada murid yang belum beli lagi. Jadi, cikgu hanya akan mula menggunakan buku kerja selepas PTP bersemuka. Okey. Jadi dalam sini, cikgu harap kamu dapat sediakan satu buku latihan untuk kerja rumah yang cikgu akan bagi dalam PTPR dalam Google Meet ini. Okey. Jangan risau, kerja rumah yang dibagi dalam Google Meet ini adalah sangat-sangat kurang dan mudah. Jadi selepas habis PTPR melalui Google Meet, kamu siapkan kerja itu, ambil gambar dan send kepada cikgu. Okey, jadi di sini kita akan terus mula dengan PTP hari ini. Jadi kepada sesiapa murid ada masalah internet dalam Google Meet tidak lancar, jangan risau. Sepanjang Google Meet PTPR ini, cikgu akan rakamkan dan uploadkan ke dalam YouTube dan diberi dalam grup nanti. Okay, jadi kita lihat kepada bab 1 hari ini. Okay, dalam bab 1 ini kita boleh nampak topiknya adalah pola dan junjukan. So, apa itu pola dan junjukan? Kita boleh lihat yang ini. Bunga matahari ialah bunga yang unik dari segi pola biji benihnya. Biji benihnya tersusun secara spiral dan mengikut arah tertentu. Jumlah biji benih pada spiral itu boleh dibentuk melalui suatu nombor yang dikenali sebagai nombor Fibonacci. Biji benih ini biasanya terdiri daripada 2 jenis spiral. Misalnya 21 spiral mengikut arah jam dan 34 spiral lawang arah jam. Nombor 21 dan 34 ialah di antara nombor dalam junjukan Fibonacci. Jadi Fibonacci 是什么意思？ Fibonacci. Fibonacci adalah salah satu jenis junjukan. Okay, nanti kita akan sentuh bahagian ni dalam PTPR. Boleh? Nanti bila sampai sana, cikgu akan jelaskan dengan lebih detail lagi. Okay. Jadi, dengan kata lain, pola dan junjukan dalam matematik ini, dia sebenarnya dia lebih macam satu jenis kesenian. Apa itu kesenian? Kita nampaklah macam seni kan. Dalam seni kita ada kaitan dengan matematik. Dan kaitannya adalah pola dan junjukan yang kita belajar dalam bab ni. Okay, lepas tu kita lihat lagi bahagian tepi sini, imbasan silam. Nombor Fibonacci bermula daripada persoalan seorang ahli matematik berbangsa Itali, iaitu Leonardo of Pisa atau Fibonacci dalam bukunya Liber Apache tentang populasi anak. Persoalan yang dikemukakan adalah jika seekor anak betina dan anak jantan ditempatkan di dalam sebuah ruang,
berapakah pasangan anak dapat dihasilkan dalam setahun? Jika setiap pasangan anak akan menghasilkan satu pasangan baharu pada setiap bulan, maka penghasilan populasi anak ini menghasilkan junjukan seperti yang berikut. Sifar 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nombor ini dikenali sebagai nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ini disusun dengan menambah nombor sebelumnya. Contohnya, pasangan anak tadi 1 tambah 1. Maka populasi anak telah bertambah menjadi 2. Seterusnya, hasil tambah 2 nombor sebelumnya 1 dan 2, maka populasi anak itu bertambah menjadi 3. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan apa yang kita boleh nampak lah, yang inilah. Okay. Macam 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Nampak dah kan? Macam 2 ini, dia menjadikan ini. 2 ini menjadikan ini. Jadi dan seterusnya lah. Okay. Okay, jadi di sini dalam bab ni kita boleh nampaklah konsep pola dan jujukan boleh diaplikasi dalam seni bina, rekaan faction, sains, ilmu falak, kimia, fizik dan teknologi. Okay, jadi ini adalah mengenai dalam bab inilah. Okay, jadi cikgu akan bawa anda lihat kepada PowerPoint. Okay. Okay. Jadi kita akan lihat kepada pola 1.1 pola. Buku teks dalam muka surat 2 lah, mula dengan muka surat 2. Okay, kita lihat pola. Okay, dalam bab ini adalah dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi. Tajuknya pola dan jujukan. Dan bahagian yang kita lihat belajar hari ini adalah pola. Okay. Lepas tu standard pembelajaran kita di sini adalah mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Standard prestasi TP2, yang ini yang kamu selalu nampak dalam laporan PPD anda. Dalam subtopik ini, standard kita akan tentang TP2, tahap kedua, mempamerkan kefahaman tentang pola dan junjukan. Jadi ini adalah bahagian yang agak penting. Dalam subtopik ini, kalau kamu telah mahirkan dalam subtopik ini, kamu layak diberi tahap 2. Kamu sudah layak diberi tahap 2 sudah. Jadi ini yang kamu boleh nampak dalam buku teks kamu lah. Cikgu hanya cropkan daripada buku teks supaya lebih senang. Mengenal nombor, pola nombor. Jadi dalam sini kamu boleh nampak lah. Di sini ini adalah patek-patek yang kita nampak kan dalam baju patek kita. Ini adalah merupakan satu jenis keunikan dekat Malaysia. Jadi dalam sini kita boleh nampak daripada aktiviti di atas dapat diketahui bahawa corak yang dilihat berbentuk poligon dan berulang. Kita selalu nampak benda ini terutamanya dalam patek, baju patek ke, kain patek ke, ataupun kek patek. Terutamanya dekat Sarawak ini merupakan salah satu makanan kek patek yang sangat terkenal, yang dikenali hampir boleh katanya seluruh dunia lah. Mereka tahu, bila sampai Sarawak akan beli kek patek. Lepas tu, yang kedua, pola tentang nombor yang kita dalam matematik kita boleh nampak. Macam di sini kamu boleh nampak lah. Mula-mula dia dengan 1, lepas tu 4, lepas tu berapa? 7. Jadi di sini bila kita habis isikan dia, kita akan nampak bilangan segi 4 ini merupakan sejenis lagi pola. Jadi
daripada tadi hingga sekarang cikgu asyik cakap tentang pola. So, apa itu pola? Nanti kita akan kenalinya dengan lebih jelas lagi ya. Okey, daripada aktiviti di sebelah, bilangan segi 4 sama dibentuk ialah 1, 4, 7 iaitu menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Penambahan 3 inilah dikenali sebagai pola. Pola di sini dia merujukkan dalam sini adalah penambahan 3. Jadi bermaksudnya kalau cikgu nak selesaikan jadual ini, okay, bermaksudnya yang keempat ini 7 tambah 3 adalah 10. Okay, lepas tu 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. Okay, 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. Jadi kita boleh tahu bahawa 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 ini dia merupakan satu pola, satu junjukan nombor. Dan polanya dekat sini adalah rujuk kepada apa? Pola dekat sini adalah pola dekat sini rujuk kepada apa? Sorry ya. Di sini kita boleh dapat setiap ini dia tambah berapa? Dia tambah 3. Tambah 3. Jadi pola di sini adalah penambahan 3. Pola dekat sini dia adalah tentang penambahan 3. Dan 1, 4, 7, 10, 13 ni seluruh ini dikenali sebagai junjukan. Dia adalah satu junjukan nombor. Dengan polanya adalah penambahan 3. Dengan polanya ialah penambahan 3. Dengan polanya adalah penambahan 3. Boleh? Jadi kita lihat kepada contoh seterusnya. Kita sampai sini saja untuk hari ini ya, tapi cikgu tunjukkan contoh ini, lepas tu cikgu akan bagi latihan untuk hari ini. Lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Kamu lihat di sini, dia ada 2 titik kan? Lepas ni ini ada 4 titik. Lepas ni ini ada 6 titik. Kamu rasanya di sini ada berapa titik murid? Kamu boleh typing dalam message ataupun kamu buka mic cakap dengan cikgu. Kamu rasa sini ada berapa titik murid? Ada respon? Boleh beritahu cikgu, kamu rasanya yang keempat ini ada berapa titik? Daripada sini adalah 2 titik, 4 titik, 6 titik. Oh, 8. Ada lagi jawapan lain? Semua boleh cuba, boleh respon dengan cikgu. Salah tak apa. Oh, ada rasanya 8, 12, 8. Ada lagi jawapan? Tak sepak. Ada kata 8. Jadi berapa dia? Jadi di sini dia guna warna. Jadi sebenarnya kalau di sini ini adalah 2 kan? Ini adalah 4. Ini adalah 6. Sebenarnya ini adalah 8. Kenapa? Kerana kita boleh nampak satu pola dekat sini. Dia adalah tambah 2. Pola dekat sini dia tambah 2. Nampak tak? Dia tambah 2. Jadi dekat sini dia adalah 8. 8 titik. 8 titik. Lepas tu kita lihat kepada soalan B lagi dekat sini. Di sini dia ada 1 segitiga. Di sini dia ada 2 segitiga.
Di sini ada 3 segitiga. Kamu rasanya ini berapa segitiga? Boleh respon? Kamu rasanya ini berapa segitiga? Murid-murid? 4. Oh, ada yang kata 6. Oh, 4. Okay, jadi sebenarnya dia berapa? Okay, sebenarnya di sini dia ada 4. Kenapa? Kerana di sini setiap ini dia tambah, polanya dia tambah 1. Polanya dekat sini dia tambah 1. Jadi untuk yang ini dia pun tambah 1. Ya. Jawapan cikgu sini pun sudah keluar. Menambah 1 segitiga kepada sebelumnya. Okay. Jadi dekat sini kita perlu lukislah segitiga. Okay. Segitiga. Jadi ada 4 segitiga dekat sini lah. Jadi inilah adalah jawapan untuk B bagi contoh 1. Jadi kita sampai sini saja hari ini kerana cikgu rasanya untuk kelas PTPR kita yang pertama ini kita relax sikit. Kita just simple, mudah. Dan di sini cikgu nak bagi kerja rumah. Okay, cikgu nak bagi kerja rumah. Kamu buka buku teks kamu kepada muka surat. Okay, muka surat 6. Okay. Lihat kepada muka surat 6 dalam buku teks kamu. Inilah kerja rumah yang cikgu nak kamu cuba buat. Okay. Sebelum cikgu nak kamu buat kerja ini, kita bincang sikit dahulu. Okay, kita lihat. Di sini ada 1 segi 4 kan? Ini ada berapa segi 4? Ini ada 5. Ini ada berapa? 5 tambah 4, 9. Kita boleh nampak setiap ini dia tambah 4. Jadi anda tahulah macam mana lukis untuk yang sekian ni lah. Jadi kamu lukis 4 yang selepasnya. Okay, jadi dekat sini kalau lebih baiklah buku latihan kamu adalah yang jenis yang berpetak lah. Tapi kalau bukan jenis yang berpetak pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu yang soalan B ni macam mana kita lihat? Kita lihat kepada sisi dia. Tengok ini ada 3 sisi. Ini 4 sisi. Ini 5 sisi. Jadi setiap ini dia tambah 1 sisi. Jadi macam mana yang sekian-sekian nanti. Boleh? Jadi dekat sini cikgu harap kamu boleh cuba latihan-latihan semua ini. Lepas tu lepas siap kamu boleh personal message, ambil gambar, send personal message kepada cikgu. Okay? Itu sebagai latihan yang kamu telah hantar untuk hari ini. Okay? Setakat sekarang ini ada apa-apa masalah? 老师后面的2、3、4、5要做什么？ Tak perlu. Hanya perlu buat soalan 1 saja. Okay, A, B. soalan 1A dengan 1B. Okay, 2 soalan ini saja. Yang soalan lain cikgu tak suruh, tak perlu buat dahulu kerana itu kerja selepas ni. Okey ya? Okey, jadi terima kasih ya kepada respon semua. Okey, jadi dekat sini cikgu maklumkan lagi kepada sesiapa murid yang baru join tadi, mungkin tak sempat dengar apa yang cikgu ajar dari depan tadi. Kamu boleh lihat kepada YouTube, link YouTube yang cikgu akan share nanti. Nanti kamu boleh masuk ke dalam, kamu cuba belajar. Okay? Jadi kalau ada apa-apa, sila personal message dengan cikgu tentang masalah anda dan kita cuba menyelesaikan masalah kamu. Okay? Jadi kalau tidak ada apa-apa masalah, kita sampai sini saja PTPR hari ini dan kita jumpa kembali pada hari Khamis ini. Kita jumpa balik pada hari Khamis ni. Okay, jadi kita sampai sini saja. Bye-bye. Bye. Okay, bye. Bye. Bye bye. Bye-bye. Bye.